Okey, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Cikgu Hani, Cikgu Sains anda. Untuk hari ini, Cikgu Hani ingin berkongsi berkaitan dengan 7.3 prinsip keabadian tenaga. Okey, perhatikan. Daun jatuh berguguran menyembah bumi. So, tenaga apakah yang dimiliki oleh daun berguguran tersebut? Ya, sudah tentunya tenaga keupayaan graviti. Bagus ya anak-anak? Okey, so kita lihat pada hari ini kita ingin belajar berkaitan 7.3 prinsip keabadian tenaga. Okey, baiklah. Standard pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, 7.3.1 menerangkan dengan contoh prinsip keabadian tenaga. Yang kedua, 7.3.2 menyelesaikan masalah kualitatif dan kuantitatif yang melibatkan perubahan tenaga kinetik dan tenaga keupayaan bagi suatu sistem tertutup. Okey, untuk bahagian ini terdapat 3 rumus yang kita kaitkan ya. Yang pertama, MGH sama dengan setengah MV kuasa 2, di mana MGH adalah rumus untuk tenaga keupayaan graviti dan setengah MV kuasa 2 adalah tenaga kinetik. Okey, seterusnya yang kedua adalah setengah Fx sama dengan MGH, di mana setengah Fx itu untuk tenaga keupayaan kenyal dan MGH untuk tenaga keupayaan graviti. Seterusnya yang ketiga adalah setengah Fx sama dengan setengah MV kuasa 2. Okey, di mana setengah Fx tenaga keupayaan kenyal bersamaan dengan tenaga kinetik. Okey, dapat diperhatikan di belakang ini adalah roller coaster. Okey, cikgu percaya ramai anak murid kita pernah menaiki roller coaster ini. Okey, so apakah yang dikatakan prinsip keabadian tenaga? Okey, ia adalah tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnah, tetapi boleh berubah-ubah bentuk. Okey, kita lihat contoh. Okey, contoh yang sistem yang mematuhi prinsip keabadian tenaga, iaitu yang pertama, ayunan bandul ringkas. Okey, dapat diperhatikan ayunan bandul ringkas seperti ini. Apakah yang berlaku? Okey, pada kedudukan X, seperti yang cikgu labelkan ini, kedudukan X. Apakah keadaan ladung bandul kedudukan X? Iaitu perubahan bentuk tenaga TU graviti itu tenaga keupayaan graviti dengan TK. TK adalah tenaga kinetik. Okey, pada kedudukan X, tenaga keupayaan graviti adalah maksimum, iaitu ladung pada ketinggian maksimum paling tinggi. Manakala tenaga kinetiknya sifar, di mana ladung itu pegun, maka kelajuannya sifar. Seterusnya pada kedudukan Y, tenaga keupayaan graviti adalah paling minimum. Okey, sebab ladung pada ketinggian minimum. Manakala tenaga kinetik adalah maksimum, paling tinggi, sebab ladung pada kelajuan maksimum. Seterusnya pada kedudukan Z, okey, tenaga keupayaan graviti bersamaan maksimum kerana ladung pada ketinggian maksimum. Manakala tenaga kinetik adalah sifar. Kerana ladung adalah pegun, maka kelajuannya sifar. Seterusnya, kita lihat contoh yang kedua adalah ayunan spring berbeban. Okey, seperti yang dapat kita perhatikan, spring berbeban ini, okey, penerangannya adalah pada kedudukan X. Okey, pada kedudukan X di sini. Okey, apakah perubahan tenaga keupayaan kenyal dengan tenaga kinetiknya? So, tenaga keupayaan kenyal pada titik X adalah maksimum sebab spring paling terregang. Okey, paling terregang. Manakala tenaga kinetiknya adalah sifar kerana spring pegun, kelajuannya sifar. Manakala kedudukan Y di sini, tenaga keupayaan kenyalnya adalah minimum kerana spring berada pada kedudukan keseimbangan. Spring pada kedudukan keseimbangan di Y. So, tenaga kinetiknya adalah maksimum kerana kelajuan spring maksimum. Seterusnya, pada kedudukan Z, tenaga keupayaan kenyal adalah maksimum sebab spring paling termempat. So, tenaga kinetiknya adalah sifar kerana spring pegun, kelajuannya sifar. Seterusnya,
Perubahan tenaga kinetik dan tenaga keupayaan bagi suatu sistem tertutup. Dapat dilihat pada rajah 7.13A ayunan bandul dalam sistem tertutup. Kita lihat di sini pada negatif A, tenaga keupayaannya maksimum, tenaga kinetiknya sifar. Manakala pada kedudukan keseimbangan O, tenaga keupayaannya minimum, manakala tenaga kinetiknya maksimum. Daripada negatif A ke kosong ni. And then, daripada kosong ke A, tenaga keupayaannya maksimum, tenaga kinetiknya adalah sifar. So, kita dapat lihat pada rajah B, graf perubahan tenaga di mana tenaga melawan sasaran. Yang warna hijau ini adalah graf untuk tenaga kinetik. Dapat dilihat tenaga kinetik pada negatif A adalah sifar. Seterusnya paling maksimum pada titik O, iaitu titik keseimbangan. And then, kembali kepada sifar tenaga kinetiknya pada titik A. So, yang warna biru ini adalah tenaga keupayaan. Dapat dilihat pada negatif A, tenaga keupayaan maksimum. Pada titik O, minimum. So pada titik A adalah maksimum. Jadi, jumlah tenaga pada sistem ini adalah malar, garis merah. Dalam sistem tertutup, perubahan tenaga antara tenaga keupayaan dengan tenaga kinetik mematuhi prinsip keabadian tenaga. Oleh itu, jumlah tenaga keupayaan dan tenaga kinetik dalam suatu sistem ayunan yang tertutup adalah malar, maksudnya tetap. Sistem tertutup merupakan sistem di mana tiada daya luar seperti daya geseran bertindak. Maka, tenaga haba tidak akan terhasil dalam suatu sistem tertutup. Seterusnya kita lihat contoh soalan numerikal di mana kita kaitkan tenaga keupayaan dengan tenaga kinetik. Seperti dalam rajah ini, kita ada sebuah piston mainan. Panjang spring adalah 300 mm. So, jika daya 5 Newton digunakan untuk memampat spring sehingga panjang spring menjadi 50. So, panjang akhirnya 50. Panjang asalnya 300. Hitungkan kelajuan maksimum bola plastik yang berjisim 50 gram. Jadi, jisim bola plastik ini 50 gram. Semasa bola itu ditembak keluar dari pistol. Kemudian soalan ini ada dua. Yang kedua soalannya adalah nyatakan satu anggapan yang dibuat untuk menyelesaikan masalah ini. So kita lihat berdasarkan prinsip keabadian tenaga keupayaan kenyal. Sebab dia spring kan, jadi tenaga keupayaan kenyal tersimpan dalam spring sama dengan tenaga kinetik bola plastik. Jadi kita gunakan rumus setengah Fx sama dengan setengah MV kuasa 2. Kita masukkan nilai daripada maklumat soalan tadi. Setengah darab 5 Newton darab 250 bahagi 1000. Unitnya meter sebab dalam soalan tadi dia dah bagi panjang asal spring 300. So dimampatkan hingga 50. Jadi pemanjangan X itu adalah 300 tolak 50. Dapat 250 milimeter. Tukar unit kepada meter, jadi bahagi 1000. Sama dengan setengah darab dengan jisim bola tadi 50 gram tukar kepada kilogram. Sebab itu 50 bahagi 1000 darab V kuasa 2. So selesaikan. V kuasa 2 sama dengan 25 meter kuasa 2 saat yang kedua. Seterusnya V sama dengan punca kuasa 25. Maka kita dapat V bersamaan 5 meter per saat hal laju bola tersebut. So, anggapan yang kita buat ialah tiada kehilangan tenaga ke persekitaran. Sebab itulah kita boleh guna rumus setengah Fx sama dengan setengah MV kuasa 2. Diharap perkongsian Cikgu Hani pada hari ini dapat memberi manfaat kepada anak-anak murid di luar sana. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share and subscribe untuk Cikgu Hani terus berkongsi berkaitan dengan PTPC Sains Tingkatan 3. Selamat berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.